الرحيم صدق الله. Surah Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada awal Muharram ini, pada awal tahun Hijri ini kita bersama dalam My Quran Time, baca, faham, amal, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita diberi ruang pada hari ini untuk bersama menatap kepada halaman ke-54 meneruskan pengajian kita dalam surah Ali Imran, dan moga-moga Allah terima amal kita dalam segala cabaran kehidupan, dalam segala tanggungjawab yang ada. Kita tetap bersama prinsip, bersama al-haq yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panduan yang diberikan dalam surah Ali Imran. Jadi saya menjemput pada tuan-tuan untuk pada hari cuti pada hari ini ya, untuk menekan butang share ya di Facebook masing-masing, untuk sama-sama kita beritahu pada kawan yang mungkin sedang menunggu-nunggu waktu zuhur ya, mungkin tengah tunggu waktu makan, tetapi apa kata kalau katakan diisi dengan pengisian rohani yang akan menguatkan awal tahun baru kita ini dengan hidayah daripada Al-Quran. Jadi mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran bersama dengan Ustaz Tirmizi. Ali, apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cantik jubah Ustaz ni. Hari ini sempena dengan awal Muharram ini Ustaz ya. Alhamdulillah, dan moga-moga ini menjadi satu keceriaan untuk tahun ini ke hadapan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang cuti hari ini ya, anak-anak sekolah, cikgu-cikgu pun dah bercuti sekolah. Kita ambil peluang ini untuk kita belajar terus dan terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dipersilakan Ustaz. Baik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat-sahabat Al-Quran yang rahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah kita special pada hari awal Muharram ini, dan kita juga surah yang kebetulan pada hari ini juga ditadabbur. Surah yang sangat special, istimewa kerana ia berkenaan dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hijrah kita juga pada hari ini insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi ya. Pada hari ini kita membaca surah Al-Fatihah untuk mengingatkan terus istiqamah kita dalam awal Muharram ini, bahawa sebenarnya kita tetap ingin bersama dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semalam kita sudah pun mendalami halaman ke-53, dan hari ini kita menyambung pada halaman 54 tentang bagaimana kita ingin membina prinsip dan juga kebenaran dalam diri kita. Inilah tema besar di dalam surah Ali Imran. Dan apakah sinopsis ringkasan pada hari ini? Mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu pada ayat yang ke-30 kita akan melihat kepada balasan ya, balasan yang setimpal di akhirat yang Allah beritahu kepada kita. Kita akan melihat perkara baik dan perkara buruk
ada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguatkan keimanan kita kepada hari akhirat sekaligus mengukuhkan prinsip kebenaran dalam hidup kita. Pada ayat 31 hingga 32 kita akan melihat kalau cinta kepada Allah maka hendaklah mengikuti, mentaati kepada Rasul, dan sekaligus ada kaitan dengan awal Muharram kita pada hari ini Ustaz. Betul, Ustaz. Ayatnya amat istimewa yang kita ingin lihat bersama. Dan pada ayat 33 hingga 37 pemilihan dan pemuliaan para nabi disambung dengan kisah isteri Imran yang menazarkan janin di perutnya untuk beribadah, untuk diwakafkan pada jalan perjuangan, pada jalan ibadah. Dan ini yang kita akan lihat ada kaitan dengan keluarga Imran, Ali ataupun Alu Imran yang kita menjadi tajuk ataupun nama bagi surah ketiga dalam Al-Quran. Jadi mari sama-sama kita melihat kepada ayat 30 hingga 35. Tuan-tuan yang ada di rumah boleh buka mushaf, duduk bertenang kemudian bersama dengan anak-anak yang ada ataupun dengan rakan beritahu kepada cucu, okey, duduk sekejap. Sekitar beberapa masa ini untuk kita mendalami isi kandungan Al-Quran sempena dengan awal Muharram ini. Jom kita baca sama ayat 30 hingga 35. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, jom sama-sama kita terus untuk menghayati firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini pada muka surat 54 dan kita akan baca daripada ayat yang ke-30 hingga 35 terlebih dahulu. Bagaimana beberapa kisah yang sangat menarik yang insya-Allah akan dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Sudah pastilah berkenaan dengan junjungan besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita menyambut peristiwa hijrah. Bagaimana bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita berpaling daripada kebenaran. Dan juga apakah ketinggian kedudukan isteri kepada Imran yang begitu hebat untuk sama-sama kita contohi teladan berikut. Khusus untuk buat para ibu dan wanita dan juga para lelaki, bagaimana hebatnya isteri Imran ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك
innaka antas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Allahul Azim. Inilah bacaan daripada ayat 30 hingga 35 yang kita lihat ataupun dengar sebentar tadi adalah ayat yang amat istimewa Ustaz ya. Dan ayat ini pula pada hari ini kita baca ya, bukanlah kita susun-susun ya, tetapi Allah mengingatkan kepada kita pada ayat 30, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapat balasan atas kebaikan yang telah dilakukan dan ia dihadapkan pada mereka, begitu juga atas kejahatan yang telah dilakukan. Allah menyatakan di sini kullu nafsim ma amilat min khairim muhtara, ya, dihadirkan apa-apa saja kebaikan yang tuan-tuan laksanakan pada hari ini, baca al-Quran, ada yang di Facebook ni Ustaz, ada yang kata dalam perjalanan ke Kuantan, dalam kereta ya, semua kebaikan. Kalau katakan ada yang tersenyum pada hari ini pagi-pagi mengeluarkan perkataan yang bagus sempena awal Muharram ini, perkara tersebut walaupun kecil bagi kita, kita pergi ke tandas masuk ke menggunakan kaki kiri, keluar kaki kanan, perkara itu kecil tetapi Allah menyatakan min khairim muhdara, akan dihadirkan dan pada waktu itu kita akan terkejut. Kita terkejut, ya Allah, sebenarnya rupanya saya langkah kanan ataupun keluar dengan kaki kanan keluar daripada tandas, ataupun saya tersenyum kepada anak ataupun kepada isteri ataupun suami saya pada pagi-pagi ini, rupa-rupanya itu adalah min khairim muhdara, akan dihadirkan. Tetapi kalau katakan pagi ini ada yang membawang Ustaz ya, ataupun yang muka mencuka pada waktu pagi ini, maka Allah menyatakan wa ma amilat min su'in, akan juga dihadirkan. Ini yang Allah nyatakan. Dan perkara keburukan ini Allah cakap tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kalau boleh perkara buruk itu membawang ke pagi ini ataupun rasa nak dengki pada orang lain, perkara-perkara keburukan ini tawaddu, ya, apa maksud tawaddu? Dia menginginkan amat sangat kalau boleh di antara dia dan juga amalan keburukannya itu amadan ba'ida. Ya, apa maksud amadan? Amadan ini adalah jarak masa yang paling panjang. Kita ada 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Amada ini maksudnya adalah jangka masa yang amat panjang. Allah tambah lagi dengan ba'ida, amat jauh. Nak ceritanya apa? Bahawa kita tak suka sangat, kalau boleh ya Allah jauhkan aku daripada semua membawang, muka masam, perkataan yang tak elok, perkara-perkara perkara keburukan. Kerana apa? Kerana semua ini akan dihadirkan kepada kita. Apatah lagi kita bercakap tentang tahun baru ini, kita kalau boleh nak memulakan dengan apa Ustaz, dengan catatan baru. Betul. Kalau boleh ya, sempena kalau kita bercakap tentang TV Al-Hijrah ini 10 tahun 10 ya, tahun. Diharapkan bahawa segala kebaikan-kebaikan di TV Al-Hijrah ini juga dapat dibanyakkan. Kalau boleh keburukan itu amadan ba'ida, ya, amadan ba'ida itu maksudnya ialah kalau boleh dijauhkan sejauh-jauhnya, walaupun 1 saat tidak mahu didekatkan dengan mana-mana individu bersama dengan tuan-tuan yang ada mengikuti My Quran Time sekarang ya. Jadi Allah menyatakan wa yuhadzirkumullahu nafsah, ya, Allah memberi amaran tentang diri Allah yang amat murka kepada orang-orang yang membuat keburukan. Di hujung itu amat menarik, wallahu raufum bil ibad, ya, walaupun Allah menyatakan tentang beri amaran, tetapi di hujung itu Allah menyatakan sesungguhnya Allah ini rauf bil ibad, dengan hamba-hamba yang disayangi. Apa maksud rauf? Rauf ini maksudnya ialah penyayang, yang amat memahami Ustaz ya. Kita sudah bincang sebelum ini, rauf ini maksudnya ketika kita rasakan bahawa pasangan ataupun anak ataupun adik-beradik, kawan ataupun rakan kerja tak faham keperitan yang kita alami pada hari ini, Allah faham perkara tersebut. Itu maksud rauf. Rauf ini penyayang yang amat-amat faham tentang apa cabaran yang tuan-tuan mungkin hadapi. Mungkin ada yang sakit, ada yang mungkin ada cabaran dalam keluarga, dalam organisasi, bisnes tak menjadi. Allah amat-amat rauf, asalkan kita ini menjaga amalan kita dan terus baiki, terus berhijrah dalam konteks kita di awal Muharram ini Ustaz ya. Jadi kalau kita nak berubah, kalau kita nak betul-betul membaiki khairin ataupun amal kita yang baik, ada panduan. Ya, ada panduan ya. Dalam ayat yang ke-31 itu
katakanlah wahai Muhammad, Allah mengajar kepada nabi untuk cakap kepada orang ramai, dan juga untuk saya, untuk tuan-tuan, katakanlah jika kamu cinta kepada Allah. Cinta pasal nak bertemu dengan Allah, kalau boleh dengan cara yang terbaik. Bagaimana kaedahnya? Kalau dalam agama Kristian, kalau cinta kepada Tuhan maka boleh buat apa sahaja, tetapi sebenarnya Allah menyatakan fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Apakah tekniknya? Kalau kita cinta sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hendaklah ikut secara rapat. Istilahnya Ustaz ya. Ikut secara rapat itu maksudnya fattabi'uni, ikut pada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sambut pada hari ini, perjuangan Nabi itu, hijrah Nabi itu adalah perjuangan hijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Itu poinnya. Nabi bukan berpindah Ustaz ya. Ada orang kata berpindah, ada orang kata pelarian ya. Itu komen lain lah ya. Tapi yang pentingnya hijrah itu daripada keburukan kepada kebaikan. Di Mekah itu ada keburukan, pada waktu itu pindah ke Madinah, tetapi bila sudah sesuai, kembali balik Nabi ke Mekah. Kerana apa? Kerana Nabi ingin membawa kebaikan ke seluruh alam, rahmatal lil alamin. Jadi ini adalah panduan penting jika kita pada hari ini, tuan-tuan yang berada di rumah pada hari ini, contohnya bercakap elok-elok ya. Biasa orang cakap tentang sunnah Nabi ini mungkin pakai jubah contohnya, katakan begitu ya. Tapi tak semestinya itu sahaja. Ada yang kata janggut contohnya. Boleh, tetapi lebih daripada itu sunnah yang mungkin tertinggal Ustaz ya. Dalam zaman ini adalah sunnah Nabi yang perlu kita ikut rapat-rapat, ialah bagaimana Nabi berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling. Nabi bercakap dengan apa? Dengan hamba sahaya, dengan orang ternama, dengan orang yang kencing dalam masjid, orang yang buat perangai, orang yang menyakitkan hati beliau, semuanya Nabi balas dengan cara yang amat baik. Itu perkara yang harapnya pada hari ini bila kita baca ayat ini, kita akan lihat bahawa ya Allah, izinkan kami menjadi orang yang ittiba', mengikut kepada sunnah Rasul. Itu tandanya orang itu mencintai, Allah akan mencintai kamu ya, dan wa yaghfir lakum dzunubakum. Kesannya bila kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan diampunkan dosa kita Ustaz. Dosa ini dzunubakum ini ada dua sudut. Satu, contohnya lah kalau katakan saya sembahyang subuh Ustaz ya, tapi sembahyang subuh itu dalam tu tidak khusyuk, ataupun katakan saya ingat tentang nak makan pagi ke, ingat kunci ke, ingat macam-macam, itu perkara kebaikan tetapi tidak sempurna, Allah akan ampunkan jika kita ikut Rasul. Ataupun yang keduanya, kerana dosa yang dibuat selama ini, Allah boleh ampunkan apabila kita bersungguh-sungguh ikut dekat kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim. Jadi di ayat 32 itu Allah menyatakan tentang satu lagi pilihan. Kalau ayat 31 tu fattabi'uni, ikut dekat-dekat. Ikut dekat-dekat ni Ustaz ni sampaikan kalau katakan Nabi tak suka makan benda berbau contohnya, ataupun Nabi elak daripada makan benda berbau sebelum ke masjid, orang yang ittiba' ini fattabi'uni ayat 31, dia akan ikut juga. Saya tak sukalah, pasal apa? Pasal Nabi tak suka. Ya. Tetapi kalau katakan ayat yang ke-32 berbeza sedikit, qul atii'ullaha war rasul, ini maksudnya ata' iaitu taat. Beza ittiba' dengan taat iaitu apa? Kalau ittiba' ini ikut dekat-dekat. Tapi kalau taat ni kata asalkan makan halal, yang penting halal, kan? Tapi dia makan juga berbau mulut, dia pergi masjid. Dia masih taat tetapi dia tidak ittiba'. Ittiba' ni dia ikut betul-betul sunnah Rasul. Rasul suka makan bagaimana Nabi ini bercakap, bagaimana Nabi menguruskan cabaran dalam hidup, bagaimana Nabi tidur, bagaimana yang itu semuanya ikut sunnah, ittiba'. Tapi kalau ata' ataupun qul atii'ullah wa rasul, itu grade rendah sikit. Okey, masih okey. Tetapi kalau katakan berpaling daripada Rasul, maksudnya tidak taat pada Rasul, Allah menyatakan fa innallah la yuhibbul kafirin. Allah tidak cinta kepada orang-orang yang kufur, kerana kufur di sini maksudnya dia tidak menghargai kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti ataupun ditaati. Bahasa Melayu macam lebih kurang Ustaz ni, diikuti, ditaati. Tapi bahasa Arab ini kalau diikuti itu ikut dekat-dekat.
Maksudnya kalau katakan Nabi suka makan pakai tangan kanan contohnya, ya, walaupun kita pegang kadang-kadang kan pakai sudu garfu, kadang-kadang ada juga yang kita pakai kiri juga kan, tapi Nabi tak suka pakai tangan kiri. Kita cuba juga ya untuk menggunakan tangan kanan sebaik mungkin. Itu namanya ati'ullah, itu adalah fattabi'uni. Tapi kalau ati'ullah mungkin kita gunalah kan pegang tangan kiri cawan dan sebagainya untuk minum kerana tangan di kanan ini kotor contohnya. Dan bila bercakap tentang ayat 33 menyambung, Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas seluruh manusia. Yang ini nak minta Ustaz baca sekali lagi Ustaz ya. Ayat 33 ini, kerana ini contoh teladan sempena dengan awal Muharram ini. Harapnya kita melihat empat tokoh ini adalah tokoh yang akhirnya diambil perhatian oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga kan daripada Nabi Muhammad itu gabungan empat tokoh ini. Siapa mereka? Silakan Ustaz, ayat 33. Baik, insya-Allah penonton-penonton yang sahabat-sahabat yang dimuliakan, kita nak pasak satu ayat, iaitu ayat ke-33 Ustaz, ayat 33 Ustaz, untuk kita kemaskan lagi. Setelah kita dah macam mana kita tahu bagaimana nak dapatkan cinta Allah ini mestilah dengan ikut Nabi. Itu sunnah. Ikut dekat. Sebab ada sekarang ni ajaran sesat yang ada sekarang ni Ustaz. Dia kata saya percaya pada Allah, saya beriman pada Allah, tapi dia tak ikut Rasulullah. Tak ikut Rasul. Kebanyakan ajaran sesat yang ada. Maka nak tahu betul tak betul sampai kepada Allah, Allah Taala tetapkan sunnatullah mesti melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang baca Quran tapi tak nak ikut sunnah Nabi kan. Hadis dia tak nak Ustaz ya. Itu maksudnya dia tak baca Quran tu. Kalau ikut Quran kat sini dia dah pasti akan ikut pada Nabi. Baik, mana kalau kita ikut Nabi, kita akan dapat apa? Cinta Allah. Betul. Bila dapat cinta Allah, apa Allah beri? Allah Taala akan ampun, wa yaghfir lakum, akan ampunkan dosa kita, akan dapat cinta Allah insya-Allah. Baik, kita baca ayat 33 untuk kita pasakkan lagi ayat ini, moga-moga menjadi panduan petunjuk kita semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Surahul Azim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada zaman masing-masing. Empat tokoh ini kalau kita perasan, yang pertama Ustaznya Adam dan juga Nuh, tidak ada diletakkan ala ataupun keluarga, ya, berbanding dengan dua yang seterusnya, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Apakah kepentingan di situ sebenarnya? Walaupun Nabi Adam, ataupun kalau kita lihat Nabi Adam itu menjadi contoh pilihan kerana apa? Ahli keluarganya ada yang tidak patut menjadi contoh ikutan bagi kita membina keluarga kita atas dasar kebenaran, ya, pasal ada anaknya yang tidak ikut kepada Nabi Nuh ni. Nabi Nuh dan Nabi Adam. Nabi Adam yang berbunuh itu, dan Nabi Nuh ada anaknya yang derhaka kepada si ayahnya. Tapi poinnya apa? Poinnya ialah Nabi Adam dan Nabi Nuh terus berjuang. Terus berjuang mengutamakan Allah di dalam kehidupan walaupun ada cabaran keluarga. Nak ceritakan bahawa ada orang kata kalau katakan ayahnya itu cakap baik-baik kan, bila anak tak jadi dia kata itu pasal ayahnya, begitu kan. Ayah tetap kena buat kebaikan, ya, kena mengajar, tapi dalam masa yang sama kita yakin dan faham bahawa sebenarnya hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita mendapat kurniaan yang kedua ataupun yang ketiga itu wa ala Ibrahim. Nabi Ibrahim ini bukan sekadar Nabi Ibrahim, tapi isterinya, anaknya menjadi contoh teladan, dan juga keluarga Imran, ya, isterinya yang akan dibawa cerita selepas ini, dan juga anaknya dan cucunya, ya, anaknya Maryam dan cucunya adalah Nabi Isa alaihi salam. Keluarga berjuang Ustaz. Keluarga berjuang. Ya, jadi empat perkara ini, empat tokoh ini sebagai contoh yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjuang,
dan Nabi berjuang itulah yang kita raikan pada hari ini awal Muharram Ustaz ya. Awal Muharram bukan sekadar cuti. Kan? Bukan sekadar cuti tetapi ia adalah untuk kita tengok balik kisah perjuangan Nabi. Nabi berhijrah ke Madinah bukan kerana suka-suka, bukan kerana nak berlibur, okey, nak bercuti, tetapi kerana apa? Kerana nak menukar ya daripada keburukan kepada kebaikan. Dan inilah yang bila bercakap tentang zuriat-zuriat mereka ini antara satu sama lain ini Allah cakap meneruskan perjuangan. Wallahu sami'un alim pada ayat 34. Dan bila Allah cakap Allah ini maha mendengar, maha mengetahui, satu contoh kisah di mana Allah amat mendengar dan amat mengetahui, kisah isteri Imran. Ya, beliau berdoa pada Allah menazarkan apa yang ada pada kandungannya untuk berjuang pada jalan Allah, maka Allah mendengar. Dan kita akan sambung kisahnya sebentar lagi, tapi perkataan yang kita nak beri perhatian pada hari ini ialah sama-sama hadara, ya, sebagaimana yang kita lihat pada ayat 30, maksudnya hadir, muncul, datang ataupun ada. 25 kali diulang di dalam Al-Quran, dan dalam konteks ayat 30 itu apa sahaja kebaikan yang tuan-tuan buat pada hari ini, pada hari semalam, pada hari esok tahun hijrah yang baru ini, Allah akan hadirkan. Apa-apa sahaja keburukan walaupun kecil, walaupun kita merengus, apa istilahnya Ustaz ni, kita komplain kan, muka tarik 13 contohnya, itu semuanya akan dihadirkan di akhirat nanti. Psikologi di akhirat nanti ialah kalau boleh bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kalau boleh jauh, tolonglah tak nak amalan itu muncul. Harapnya kalau kita nak dapat keampunan itu pada awal Muharram ini, kita berazam untuk mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan mengikuti kisah perjuangan isteri Imran yang ada kaitan dengan perjuangan Nabi awal Muharram ini. Kita berhenti sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton My Quran Time kerana terus sentiasa bersama dengan rancangan ini. Alhamdulillah, kita telah pun bagaimana menelusuri muka surat yang ke-54 ini, bagaimana banyak panduan-panduan, contoh-contoh, kisah-kisah yang sangat menarik untuk kita sama-sama contohi. Kerana apabila kita meneladani kisah orang-orang yang mendapat petunjuk, kita juga akan mendapat petunjuk. Mereka, kisah Ali Imran ataupun keluarga Imran dapat kemuliaan kerana mereka mengikut petunjuk. Kita juga akan dapat kemuliaan bila kita mengikuti petunjuk, insya-Allah. Baik, kita nak ajak semua sahabat-sahabat Al-Quran untuk terus bergabung pada platform rasmi yang telah kita sediakan. Kita ada Facebook Sahabat Al-Quran My #Quran Time, dan juga ada My #Quran Time. Seterusnya boleh juga tonton di YouTube My #Quran Time Official dan Instagram My Quran Time Official. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, Ustaz Fazrul, saya nak sedikit tentang ilmu tajwid pada hari ini. InsyaAllah kita membicarakan tentang makhraj al-halq, iaitu kita nak fokus pada hari ini, iaitulah huruf Ain. Huruf Ain pada hari ini, iaitu sambungan daripada makhraj al-halqu di leher ataupun kerongkong ataupun tekak, iaitu di huruf yang berada di tengah halqum. Iaitu ada dua, pertama huruf Ha dan Ain. Hari ini kita ambil contoh huruf Ain pula, iaitu pada ayat pertama kita baca hari ini, ayat ke-30, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Huruf Ain berada di tengah halqum. Huruf Ain ni kalau kita tak tekan betul-betul pada makhraj, dia akan jadi longgar, dia akan jadi mamilat. Sedangkan huruf Ain berada
di tengah halqum kita ni. Bila kita menyebut huruf ain ni, lidah kita dia akan bergerak ke belakang sedikit, menandakan huruf ain berada di tengah-tengah halqum. Ma'a, kita tengok cermin, lidah kita dia akan masuk ke dalam sedikit. Kalau kita sebut ain tak masuk ke dalam tu, lidah tu dia hanya permukaan saja. Ma'amilat, dia ma'a, amila. Dia kena tarik lidah ke Betul. dalam. Kalau orang Arab kita dengar Assalamualaikum. Assalamualaikum. Huruf ain dia cukup jelas kita mungkin orang Melayu mungkin lambat sikit, tapi insya-Allah kita boleh latih huruf ain yang berada di tengah halqum ain. Baik, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, kita sebenarnya ada satu paparan khas nak kongsikan kepada penonton-penonton semua. Itulah kunjungan TFT ataupun My Quran Time, iaitu saya, Ustaz Tarmizi Abdul Rahman dan Ustaz Fazrul ke Johor Bahru, ke Renggam Johor Bahru. Kita telah menziarahi Wak Karmon, Ustaz. Wak Karmon. Masya-Allah, seorang peminat setia My Quran Time, begitu hebat. Jom kita saksikan paparan khas ini. Nama saya Karmon bin Kemat. Rancangan ini mengandungi berbagai-bagai yang tak dapat kita duga, kerana kita rasa sebab situ banyak rahsia-rahsia Quran yang ada di dalamnya. Dalam kontrak saya selama daripada tahun 52, itu ada dalam kumpulan gerakan khas yang dipanggil dia Jungle Operation, Tiger Jungle. Kira dia mereka sampai ke pintu rumah saya. Tidak ada apa yang saya dapat tak berkatakan. Tak ada apa saya tak berikan selain daripada ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli. Apa khabar? Alhamdulillah. Handsome ni. Pasal tak? Tak pasal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Inilah Wak Karmon ya. Saya. Masya-Allah. Sekarang kami berada di depan mata. Ini pentadabburnya. Kami tinggalkan TV Hijrah sana, kami datang. Terima kasih, Wak. Sudikah kiranya Wak Karmun mengizinkan kami bertiga untuk melepasi gerbang My Quran Time tersebut? Pucuk dicintai orang mendatang. Dikenal pokok dari buahnya. Pohonnya tinggi tahan benda. Dikenal bangsa dari bahasanya. Dikenal budi dari hatinya. Allah Rabbi. Ini bila buat? Mula terbit dia. 8 bulan 6. Ya. Subhanallah. Bila saya terbuka itu, hati saya terkilan. Rasa bukan saja nak buat perhiasan. Tidak ada apa lebih pada itu. Tapi bila mana orang, selagi siapa lalu, ambil gambar. Lalu Subhanallah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ya. Yang bertari leher ini kami sudah tahu namanya. Yang bertudung hijau belum tahu lagi. Nafsia. Saya. Subhanallah. Apa khabar? Alhamdulillah. Masya-Allah. Dia suka ni. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. saya terima kasih sangatlah. Mudah-mudahan ke seluruh umat Islam, marilah kita buka Quran tu. Jangan tak mudah baca Quran. InsyaAllah Allah akan bersama-sama orang yang rajin, tekun, baca, faham dan amal. Terima kasih. Subhanallah ya. Tengok TV, tengok Doraemon. Terima kasih Wak Karmon. Itu. Baru balas sekarang Ustaz. Baru balas Hari itu tak sempat. Hari itu tak sempat Ustaz. Pasal pantun yang dibawa oleh Wak Karmon, subhanallah, terima kasih diucapkan pada Wak Karmon daripada Kampung Tengah Renggam, Johor. Kami amat menghargai kepada kesungguhan Wak Karmon meletakkan satu papan tanda Ustaz ya di depan rumahnya, dan setiap orang yang lalu dia akan beritahu My Quran Time, tonton. Ya, betul. Jadi ini adalah perjuangan Wak
Wak Karmon dalam kapasiti kemampuan Wak Karmon, dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kita sama-sama ya masing-masing melaksanakan tugas sebagaimana kita mengikut kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi terus menyebarkan Al-Quran, menyebarkan wahyu ilahi untuk apa? Untuk memastikan bahawa dunia ini terus disirami rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih diucapkan pada Wak Karmon, dan insya-Allah kita bertemu lagi Ustaz ya dengan sahabat-sahabat Al-Quran lain di negeri lain insya-Allah, dan kita ada paparan lain ya, tapi tuan-tuan yang berada di rumah tunggu, kita akan ada perkongsian menarik hari ini sempena ulang tahun ke-10 TV Al-Hijrah. Kita ingin menyambung kembali kepada halaman 54 sebentar tadi berkaitan dengan ayat 36 dan 37, meneruskan pembelajaran kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Abdul Fazul. Ada penonton yang kata masya-Allah, Rahimah Abdullah, Allahu Akbar. Kata dia sebab tengok video Wak Karmon. Betul Ustaz. Dan kata tergurisnya hati. Cakna ziarah yang cakna daripada My Quran Time. Untuk Wak Karmon. Banyak lagi paparan khas selepas ini, jangan ke mana-mana, insya-Allah akan kita kongsikan pada penonton. Baik, kita terus bersama dengan silibus kita, muka surat yang ketiga, muka surat 54 ayat ketiga, dua ayat yang baki dua ayat. Kita nak tahu kenapakah isteri Imran ni memiliki kedudukan yang sangat tinggi, supaya kita nak contohi apa akhlak yang mulia isteri Imran sehingga namanya kisahnya disebut dalam Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 36 hingga 37 ini menceritakan tentang kisah isteri kepada Imran ya, apabila beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi inni, pada ayat 35, sesungguhnya aku ya Allah menazarkan kepadamu apa yang ada dalam kandunganku muharraran, hamba yang mengabdi diwakafkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fataqabbal minni ya, mohon ya Allah terimalah amalan nazarku ini. Jadi ini doa yang juga dibacakan oleh Nabi Ibrahim Ustaz ya, dengan Nabi Ismail ketika membina asas Kaabah, juga Nabi Ibrahim amat merendah diri memohon Allah terima, dan kita pun selalu
Tuan-tuan, saya sendiri setiap kali kita beramal, solat kita dengan Quran kita, kita sama-sama mengucapkan ya Allah terimalah amal kami, itu lambang kerendahan hati kita, tidak bongkak, tidak riak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka antas samiul alim pada ayat 35 itu disambung pada ayat 36, maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Awalnya dia harapkan anak lelaki Ustaz ya, nak menjadi muharraran yang akan menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu taala, diwakafkan ya. Tetapi kali ini adalah anak perempuan ya. Jadi kata isteri Imran, dia kata bahawa padahal Allah lebih tahu, dia kata ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah telah mengetahui apa yang dilahirkan, lelaki tidak sama dengan perempuan ya. Jadi bila kita baca lelaki tidak sama dengan perempuan, memang itu pun, tetapi mengapa perkataan itu diberi penekanan? Maksudnya di sini ialah untha, seorang anak perempuan yang dilahirkan ini, Maryam ini, tidak sama seperti lelaki-lelaki lain. Dari segi apa? Dari segi kalau katakan ada orang kata bahawa dapat anak lelaki lebih mulia, lebih saya suka pasal dia boleh berjuang. Tetapi sebenarnya lelaki ataupun perempuan yang menjadikannya mulia itu adalah kerana takwanya. Dan Maryam yang dinamakan ni, aku menamakannya Maryam, ini bukan wanita biasa-biasa ya. Bukan biasa-biasa ya, dia bukan seperti lelaki biasa-biasa, bukan seperti perempuan biasa-biasa. Namanya pun dah unik, Maryam Ustaz. Nama pun ya, diberikan nama Maryam ini satu nama yang istimewa, wa inni u'idzuha bika wa zurriyyataha minasyaitonir rajim. Si ibu beri nama yang istimewa satu, dan yang keduanya memohon kepada Allah minta dilindunginya Maryam ini dan zuriatnya daripada syaitan yang direjam. Jadi apakah sunnah ataupun perkara yang boleh kita belajar daripada ayat 36? Doa untuk anak kita ni dilindungi Ustaz. Ya, pasal terutama zaman sekarang kita zaman teknologi ya, dengan ada gadget dan sebagainya. Kalau kita tidak mendapat bantuan Allah untuk anak kita dijaga, kita nak jaga tak mampu Ustaz ya, nak jaga 24 jam tak mampu. Hanya Allah sahaja yang boleh menjaga, dan ini adalah doa yang perlu dibaca oleh ibu-ibu, ayah-ayah. Ya, waktu kita ada di lepas solat Ustaz ya, kita minta Allah, ya Allah jagalah anakku, zuriatku daripada syaitan yang direjam. Jadi bila isteri Imran berdoa, apakah yang Allah katakan? Fataqabbalaha ya, maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, biqabulin hasanin. Ya, qabul yang hasan, bukannya yang tidak bagus. Jadi apa poin yang kita nak lihat di sini? Sebenarnya doa Ustaz. Doa ini adalah satu aktiviti yang amat penting dalam kehidupan kita. Kerana apa? Dia membuat kita bercakap perkara yang positif dalam hidup. Ada orang kata, alamak, buat apa doa banyak-banyak kan? Doa dah sekali dah lepas solat dah lah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kepada peristiwa ini, Nabi Zakaria, isteri Imran, aktiviti mereka selain daripada Nabi Ibrahim adalah banyak berdoa. Pasal doa ini adalah komunikasi kita dengan pencipta kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berkomunikasi dengan Allah dalam peristiwa hijrah, maka inilah yang perlu kita beri perhatian ya. Dan kemudian wa ambataha nabatan hasana. Ini menarik Ustaz ya perkataan itu, dan dia membesarkan, Allah membesarkan ya nabatan hasana ya, dengan pengasuhan yang baik. Nabatan ini maksud asalnya tumbuhan ya, nabat. Tetapi bila Allah menggunakan wa ambataha, sebenarnya yang mengasuh sebenar-benarnya adalah Allah kepada Maryam. Yang pertama, bila Allah menggunakan perkataan nabatan ini, Allah juga mengiktiraf kepada usaha daripada ibu Maryam kepada Maryam. Ya, isteri Imran ini kepada Maryam. Maksudnya Allah menggunakan perkataan wa ambataha nabatan hasana. Ya. Jadi usaha kita dalam mendidik ni penting. Dalam masa yang sama, yang memberi impak sebenar-benarnya adalah Allah. Tapi tak boleh pula kita kata kita berdoa pada Allah, kita tak buat apa-apa Ustaz. Ya, kita kena berdoa, kita kena berkomunikasi, kita tuan-tuan mengajak anak untuk Quran time walaupun sedikit, berbincang dari masa ke semasa. Moga-moga ini adalah perkara yang mudah untuk kita pada awal Muharram ini ya. Dan menarik, selepas itu kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab ya, Zakaria masuk ke mihrab tempat ibadah Maryam, dan wajada indaha rizqa.
Ini amat menarik Ustaz ya. Di sini diistilahkan sebagai Maryam dapat rizqa dalam Israiliyat. Ini riwayat Israiliyat, katanya buah di luar musim. Buah yang tak ada musim itu ada. Ya. Penerangan tentang rizqa. Perkataan yang kita nak beri perhatian, qala ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadha. Tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di mana-mana ya, yang tengah menonton sekarang ni, tolong beri perhatian perkataan hadha. Hadha ya. Hadha pasal apa? Jawab Maryam ataupun jawab Maryam, qalat, bukan hadha. Dia balas dengan huwa. Ya, tadi Zakaria bertanya ataupun Zakaria bertanya, Nabi Zakaria bertanya pada Maryam, anna laki hadha, ini apa ni kan, kamu dapat daripada mana kan, hadha perkataannya. Tapi jawab Maryam huwa. Maksudnya apa? Kalau contohnya ya, saya dapat hadiah Ustaz ya, dapat hadiah, orang tanya kamu dapat apa hadiah kan, kalau saya jawab ini adalah hadiah. Ini adalah hadiah. Hadha. Ini hadha. Oh, masya-Allah. Special sah. Menjunjung kasih kepada yang amat mulia TMJ ya, dan juga Cik Puan Halida Bustamam daripada Johor Ustaz ya. Sambil melawat Wak Karmon tadi, mengunjungi, menghadap kepada TMJ. Betul. Dan juga kepada yang amat mulia Cik Puan Halida, dapat satu hadiah. Saya tak cakap ini sebagai hadha. Ini huwa. Ya. Maksudnya bila ia adalah hadiah, maksudnya apa Ustaz? Bukan satu hadiah. Ada lagi hadiah. Kan. Tengok lagi, oh ada ini hadiahnya. Ya, macam tu ya. Maksudnya tidak guna hadha. Kalau hadha ini satu aja hadiah, yang ini ada hadiah ya. Lepas tu ada lagi Ustaz. Ada lagi. Ya. Besar ni, besar. Ya. Ada lagi hadiah yang nak dikeluarkan, ada hadiah lagi. Yang ini ada hadiah. Ya. Jadi bila Maryam menjawab huwa, maksudnya ini bukan sekadar hadiah daripada Allah. Ada hadiah, banyak hadiah yang Allah berikan kepada beliau. Ini contohlah Ustaz ya. Dan kita menjunjung kasih kepada yang amat mulia TMJ. Ini apa isinya? Mari kita tengok jap. Cantik Ustaz. Cantik, macam cerdas. Ya. Jadi ini cara Maryam menjawab waktu itu, bahawa hadiahnya banyak sangat. Saya ada lagi yang dapat buah nenas apa semuanya. Ini melambangkan Maryam amat bersyukur kepada Allah Subhanahu taala, dan saya ya bersama dengan Ustaz Tarmizi ya, menjunjung kasih kepada yang amat mulia TMJ, dan moga-moga dipanjangkan umur, Quran akan terus tersebar di bumi Johor, dan juga yang amat mulia TMJ Tunku Mahkota Johor melahirkan rasa seronok dengan program My Quran Time. Bahawa beliau dan isteri baginda juga menonton rancangan ini, dan seronok untuk target kepada orang muda. Betul. Supaya kembali kepada basic, iaitu kembali kepada Al-Quran. Menunjuk kasih tuanku di atas perkenan untuk kita mempersembahkan juga mini My Quran Time di sana. Moga-moga ia bermanfaat untuk seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Subhanallah. Jadi Allah kata innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ya, Maryam kata Allah boleh bagi tanpa hisab ya, dan moga-moga Allah berikan rezeki yang melimpah ruah kepada bumi Johor, bukan sekadar Johor ya, juga kepada seluruh Malaysia, seluruh dunia, apabila kita kembali menghadap kepada Allah pada setiap masa. Membawa kita pada 3 resolusi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Pada ayat yang ke-31, ikuti syariat Nabi. Jika kita cintakan Allah, insya-Allah kita akan diampunkan kesilapan-kesilapan kita. Yang pertama. Yang keduanya, kita mencontohi kesabaran para nabi dan meneladani tokoh ayah dalam Al-Quran seperti Nabi Ibrahim dan Imran, kerana mereka berjuang. Dan tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time pada hari ini, moga-moga kita terus berjuang dan berjuang, kerana apa? Inilah yang melayakkan insya-Allah kita diampunkan oleh Allah Subhanahu taala, mengikut sunnah Nabi, berjuang dalam keluarga masing-masing, dalam kuasa ataupun tugas masing-masing. Dan yang ketiganya ialah kita betulkan niat kita ya, kerana Allah itu Maha mengetahui. Jadi ini yang membawa kita nak semak balik semula ayat tadi Ustaz ya. Ayat penting yang kita lihat sebentar tadi, contoh teladan pada ayat 33 itu 33, ya. Allah pilih Adam, Nuh, ala Ibrahim wa ala Imran. Kita ambil contoh-contoh itu contoh-contoh pejuang-pejuang. Moga-moga tuan-tuan juga akan berjuang, kuatkan semangat sempena awal Muharram, mengikut rapat-rapat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama mendengar ayat 33 bersama 33, Ustaz Ustaz, Tirmizi di hujung Baik, ini. terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita pasakkan lagi yang terakhir ini ayat 33. Bagaimana saya boleh faham Ustaz Fazrul sebut pertama sekali bagaimana hebatnya isteri Imran ini. Pertama sekali dia sentiasa bernazar untuk buat baik. Dapat anak perempuan, kenapa dia sedih? Kenapa sedih? Kerana tak boleh buat baik. Pelik tu. Kita pernah tak sedih kalau tak boleh baca Quran? Sedih tak sempat nak sedekah. Kita kalau sedih tu adalah akhlak mulia. Beri nama anak yang baik dan banyakkan berdoa. Baik, kita baca kisah pilihan ini ayat 33 sebagai pasak yang terakhir pada hari ini. Inna Allah astafa Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada zaman masing-masing untuk kita contohi, untuk kita sama-sama sebarkan perjuangan ini. Salah satu platformnya adalah Wakaf untuk Ummah, untuk sama-sama tuan-tuan menyumbang agar perjuangan ini kita menyebarkan mesej yang dibawakan oleh Nabi, sehingga kan Nabi sudi dan terus berhijrah ya ke Madinah, terus menyebarkan. Kita dalam kapasiti masing-masing menyumbang dalam platform ini. Moga-moga Allah terima dan Allah terima dan Allah baiki, ampunkan dosa kita pada tahun lepas, pada tahun-tahun yang akan datang. Kita berada di penghujung Ustaz ya dalam program My Quran Time pada hari ini. InsyaAllah kita ada ulangan ya pada jam 5, pada jam 10 dan juga 6 petang. 6 pagi. Bukan 6 petang ya. Dan insyaAllah kita mengucapkan ribuan terima kasih ya. Program ini My Quran Time dibawakan oleh Mofas.